Alhamdulillah kita dah sampai surah Bayyinah. Itu surah yang keberapa dalam Al-Quran? 98. 98 Ha. Ya. Okey. Okey, surah yang ke-98. Banyak ke dah? Surah berapa belas surah dah? 16 surah dah. Adapun banyaknya surah tu tak penting mana pun, yang penting ingat tu lah. Banyak tak ingat pun tak ingat lah. Jadi kita dalam surah Bayyinah tu daripada ayat 7 tu kita baca, iaitu berkenaan orang-orang Islam lah, ataupun orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, maka mereka itu, Allah ulang lagi sekali, hum, iaitu taukid, iaitu sebaik-baik makhluk Allah lah. Yang tu Allah isytiharkan lah. Membuktikan iman telah diakui di dalam hati, maknanya dengan beriman dulu, first kena iman dulu. Itu dengan perbuatan dan sikap hidup, maka kena buat baik pula lah lepas tu. Terutama mengorbankan harta benda untuk membuat kebajikan kepada sesama manusia, sebagai yang telah dijiwai oleh zakat tadi. Berkorban pula dengan jiwa raga untuk memperjuangkan tegaknya kebenaran, kata tuan. Fi sabilillah, di atas muka bumi ini. Itu semua perbuatan solihat lah, yang dijiwai oleh menegakkan sembahyang serta tulus ikhlas di dalam segala hubungan, baik hubungan di langit dengan Allah maupun dengan hubungan sesama manusia. Dan semua amalan yang soleh itu mereka kerjakan dengan kesedaran dan penuh cinta. Lalu Allah sambut mereka itu semua adalah apa? Adalah sebaik-baik makhluk. Kerana dengan mengikuti kebenaran, menegakkan kepercayaan dan membuktikan dengan perbuatan, mereka itu telah mengisi kemanusiaan, iaitu sebaik-baiknya. Mereka telah memenuhi erti hidup dan Allah pun memuliakan mereka. Mereka pelihara punca-punca budi dan keutamaan yang menjadi tujuan sejati wujud insan. Itulah bahagia yang sejati. Sebab dia telah dapat menyesuaikan apa yang terasa dalam hati sanubari dengan tingkah laku di dalam hidup. Maka Allah pun mulalah menyebut balasan-balasannya. Maka balasan mereka di sisi Allah adalah syurga-syurga sebagai tempat menetap mereka. Kerana itulah perhentian dan penetapan terakhir, tempat istirahat. Maknanya kalau nak rehat kat sana lah. Menerima hasil dan ganjaran daripada kesusahan berjuang semasa hidup yang pertama di dunia. Lalu Allah mensifatkan sifat-sifat sungai, sifat-sifat syurga, iaitu dia macam ni tau. Kan jazak tu kita i'rab dia jadi apa? Jazak itu Kekal. Jazak itu kita bahaskan dia jadi apa? Balasan. Yalah, balasan mudah. dia nak i'rab jadi apa tu? Mubtada, Ustaz. Mubtada. Okey, dia jadi mubtada. Mubtada apa dia bahasa Melayu ni? Mubtada mangsa mubtada belum. Subjek. Mubtada tu subjek, topik. Subjek, topik dia. Kemudian dia punya cerita dia apa? Khabar dia apa dia? Mana? Dalam sini khabar dia hari tu Ustaz kata Jannah. Itulah cerita dia. Topik dia balasan, dan cerita balasan tu ialah syurga. Baik, dah sempurna ke belum ayat? Dah sempurna ke dah? Tiba-tiba datang fi'il mudhari'. Yang ni benda baru ni saya nak terangkan. Tajri itu Ustaz ya? Tajri itu kan fi'il mudhari' kan? Ya. Baik, kalau fi'il mudhari' datang selepas ayat sempurna, maknanya ada mubtada, ada khabar. Tiba-tiba fi'il. Maka fi'il tu boleh jadi dua benda. Apa tu sekejap ya. Kan ayat sebelum dia adnin kan? Atas kalimah tajri
min tahtiha tahtiha al-anharu khalidina fiha abada fiha abada. Okey. Sekarang ni ada benda baru. Tak adalah benda baru kot. Saya rasa dah terang kot. Ustaz cakap tadi jazak ke apa? Balasan ke? Baik, dalam kad baru kita yang ada adalah min yang biasa jumpa mana? Tahta, tahti. Tahta. Lepas tu ha Tahta tajri khalidina dah biasa jumpa dah sebelum ni ada. Khalid Fi. fi ada ja ada Ha ada. Abada dah biasa jumpa kan? Abada. atas tu dulu Apa dia? Abada. Dah. abadi Abadi ayu Ha. abadan. Dekat dalam kad warna ungu kita ada abada. Kad yang baru ni lah. Anhar adalah jamak kepada nahrun. Nah, Nah. jamak dia adalah anhar. Nahar, nahar sungai. Jamak dia adalah sungai-sungai adalah anhar. Tajri daripada kalimah jara, yajri adalah mengalir. Yang tu lah yang kita tak tahu. tajri Lari boleh tak saya? Apa dia? Berlari boleh tak? Tengoklah kalau anjing jara yajri macam yang anjing jalan tu. Anjing tu jalan macam mana tau? Dia macam lari-lari sikit kan. Lari-lari. Selama Nahar tahti tahta cari dulu. Buat dulu. Mengalir dari okey, tahti apa dia? Ha apa dia? Tadi Ustaz Isni Tahti tu kalau bergaris tu dah pernah jumpa lah tu. Tahti. Di bawah. Kalau sembelih tu bukan nahar tak? Yang tu ni apa? Korban. Ha pedas. Apa dah? Apa dah? Nahar. Nah. Fasalli li rabbika wanhar. Ha pedas. Tu nampak Tuan Munir dah nak dapat dah tu kan. Banyak dah vocab dia di pening. Bila vocab tu. Bila vocab dah banyak tu awal-awal perasaan tu dia macam serabut apa itu dongan dah. Allahu Akbar. tajri tu kalau berlari yang macam perlahan masuk Ustaz ya Ustaz. Tajri ni macam anak-anak jogging anak lah. Oh, Sikit tu kan. lari anak. Baik Tuan KJ. Ada. Bahaskan sikit lah. Lama tak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Macam kho tu tebal betul tu. Masuk lah. Tak apa, okey masuk okey tu. Kemudian tajri mengalir. Okey, mengalir ni apa dia tuan? Perbahaskan perkataan dia. Tajri fi'il mudhari Al-mudhari. Okey. Dalam dia domain apa tu? dhamir hiya. Okey, hiya ni mesti seorang perempuan. Baik, ayat ada tak hiya tu nak balik kat sebelum tu? Ada dah. Jannah. Takkan jannah mengalir? Oh, tak jauh juga
Maka tak ada lah. Tak Betul ada. tak? Tak ada ya. Okey, tak ada tu tak apalah, biarlah dulu. Kemudian jadi asal kalimah dia apa tuan? Jaro. Jaro yajri, boleh? Cara Buang ya. ta tu tinggal kalimah jaro yajri. Kemudian datang kalimah min dalam kategori apa ni? Harus jar. Haraf jar, okey. Kemudian tahti, kat mana jumpa dia? Tahti ini majrur. Majrur, tapi asal dia kalimah dia isim ke fa'il ke huruf kan? Tahta di bawah. Isim. Isim apa ni? Isim zaraf. Ayuh, dia adalah zorof. Kemudian ha jumpa dekat jumpa di domer. okey, domer untuk lelaki ke perempuan ni? Ha ni. Untuk perempuan. Okey, nya perempuan balik kat siapa perempuan tu? Tajri. Ui, bukan. Sungai. So, bukan. Jannah ke Ustaz? Jannah ha, yang ni Oh, bawa jannah. Yang ni bawa jannah. Oh. Okey. Mengalir di bawah syurga tersebut. Baik, ha domer tadi tu. Okey. Kemudian anhar, isim fa'il ni. Anhar. Anhar. Fa'il. Fa'il, ayuh. Sebabkan hia tadi tak boleh nak balik kat belakang kan. Maka Allah akan sebutlah siapa perempuan tu. Kalau tak nanti tertanya-tanya lah siapa perempuan tu. Kaedah bahasa Arab macam tu. Kalau domer huwa dengan hia, dia tak boleh nak balik ke ayat sebelum tu. Maka Allah akan keluarkan domer tu siapa. Masa Allah keluarkan tu, maka itulah fa'il tu. Fa'il dia. Maka hia tu sebenarnya sini lah. Cuma kita tak boleh lah kata hia tu balik ke sini. Tak boleh. Kalau nak balik, mesti ke belakang. Oh. Kita tak boleh balik yang ke depan. Bila balik ke depan ni, tak payah balik pun tak apalah. Maka ini isim, ada alif lam. Dan dia akan jadi fa'il lah. Fa'il lah kepada perbuatan tu. Maka masa terjemahan, kita ambil lah fa'il dulu. Sungai mengalir daripada bawahnya. Macam tu. Jangan sebut mengalir lah daripada bawahnya sungai. Nanti pening kepala. Sungai mengalir dari Macam calling lah bunyi Ustaz. Pusing-pusing sikit. Jadi fa'il dia, ayat mula dengan fa'il, cari fa'il tu, lepas tu sebut fa'il, baru sebut fa'il. Dia punya kawaid dia macam tu lah. Boleh? Baik, tapi tadi jar, selepas jar apa dia tuan? Selepas jar tadi majrur lah. Majrur lah, okey. Dan dia Maka- mudhafun ilaih. Ayuh, maka ni akan jadi mudhafun ilaih, iaitu mudhaf MI lah. Kemudian datang kalimah kekal. Kekal. Maka kekal ni kenapa macam ni alat bunyi ni? Sebab Baik, dia sebelum tu dia isim ke fa'il ke huruf tuan? Tuan KJ. macam mana Ustaz? Sungai Ini alif lam. isim ke fa'il ke huruf? Yang mana satu? Keadaan. Khalidin tu. Khalidin. Islam lah. Apa tanda Baris bawah. Mana ada baris bawah? Tanwin. Alif lam. Tanwin. Alif, ya. tanwin, ayuh. Apa tanda tanwin Nun. Kemudian Nun tersebut. Nun. Nun tersebut menunjukkan aiwadun anit tanwin. Boleh? Diganti kepada tanwin. Baik, kenapa dia baris atas tu tuan? KJ. Yang nun tu baris atas. Kan sebab ni di jamak ni. Bukan. Jamak. Okey. Kenapa dia pakai ya nun? Dia tak pakai khalidun. Kekal ni menunjukkan apa ni? Apa ni? Hal dia. Musana tu Ustaz kan? Ya. Kan. Baik. Sekarang fa'il dah jumpa, fa'il dah jumpa, jar ada, majrur ada. Ayat dah sempurna dah sebenarnya. Bila ayat dah sempurna, kita potong Baki dia kan? Baki dia tu. baki dia kat mana tu? Hal. Ayuh, mumtaz. Ni nak cerita pasal hal je, bukan poin dah lah. Jadi sebab Keadaan dia saja. Sebab dia masuk jadi tu jadi baris tu kan? Baik, hal kan baris apa? Baris atas lah masuk. Mansub dengan ya. Dia berbaris atas dengan ya tuan KJ. Sebab jamak.
Kalau jamak, dia akan baris atas dengan ya, baris bawah dengan ya, baris depan dengan waw. Okey. Kalau duduk mubtada, khalidun lah. Khaliduna. Ustaz ni semua macam yang isim fa'il itu ke Ustaz? Apa dia? Yang sama macam kes isim fa'il dulu tu ke? Bukan. Dia cerita macam cerita bila dia jamak kan. Yang mukhlisin dulu tu bukan Dia lebih kurang macam tu. Bila dia jamak, dia ada dua pilihan sahaja. Cikgu Wazni. Iaitu khaliduna ke khalidina. Dia ada dua je. Bunyi dia ada dua je. Baik, Masuk sekarang Khalidina. kenapa dia pakai ya nun, dia tak pakai waw nun? Sebab ya nun mewakili baris atas dan bawah. Nak kata dia baris bawah kat sini tak ada lah huruf jar sebelum tu. Jadi tak sesuai lah nak kata baris bawah. Baik, kalau baris atas sebab apa? Yang nampaknya hal. Sebab hal menceritakan mengenai apa? Keadaannya. Jadi dalam keadaan boleh, dalam keadaan mereka kekal di dalamnya. Macam tu. Maknanya kita boleh datangkan terjemahan dalam keadaan lah. Dalam keadaan. Okey. Disebabkan sini seorang ke ramai tadi? Ramai. Jadi kita buatlah mereka. Mereka kekal. Fiha. Fiha makna apa? Padanya. Dalamnya. Nya tu laki perempuan? Puan. Perempuan. Balik kat Ya. siapa? Syurga. Syurga. Boleh? Jar majrur. Balik kepada jannah tadi Ustaz kan? Jannat. Boleh? Jannat. Lalu abada selamanya jadi apa Tuan KJ? Zorof. Zorof. Boleh? Zorof zaman wala makan? Zaman Ustaz. Ayuh. Bila zorof zaman duduk je seorang-seorang, maka barislah atas. Boleh? Okey. Zorof ni memang asal daripada atas. Selamanya. Fiha di dalamnya Ustaz kan? Fiha di dalam. Kalau kita dah tahu terjemahan tak payah tulis. Tak payah tulis dah. Tadi apa beza yang Khalidun dan Khalidin tadi? Okey, kalau Khalidun dia ada dekat kad kita yang besar ni. Yang kad kita yang kalender ni kan. Sekejap, saya kongsi dekat whiteboard ni, dekat skrin lah. Senang sikit. Ada gambar apa lagi? Apa dia? Yang digambar. Dah Ustaz. Sekejap. Share screen. Okey. Nampak tak? Okey, yang muka surat 10 dekat dalam ni, muka surat 2 bukan 2 ni, 10. Baik, sekarang ni tuan, kita ada isu dia dekat mana tu? Sekejap ya. Mana pen ni? Okey, kita ambil blue light. Mana pula ni? Baik, sekarang ni kalau ramai, kalau seorang Khalid lah. Kalau ramai, dia akan jadi waw satu. Dia boleh jadi Khaliduna ataupun Khalidina. Okey. Sekarang ni kenapa Allah pakai kalimah ya nun? Jadi dekat bawah tu nombor 7 tu, dia ada tulis tau. Ya pada musanna. Ya, bukan ya. Ya pada musanna. Ya pada musanna yang ni Ya pada musanna dan jamak salim bawah dia. Merupakan ganti kepada baris apa? Bawah. Dia ganti kepada baris atas Atau depan. dan bawah. Dan bawah. Mana dia kata? Nombor 7 tu. Atas dan bawah. Maknanya sekarang ni kan semua dalam ayat Quran kan ada baris-baris dia kan. Okey, kalau kita, dekat sekarang ni Allah pakai Khalidin ni. Kalau waw ni nombor 6 tu. Nombor 6 tu alif pada musanna. Alif ni. Dia alif ke bukan alif nun? Sebab nun dah ganti kepada tanwin. Semua nun belakang ni ganti kepada tanwin. Tapi yang alif, waw, ya semua ni, maka alif dengan waw pula yang baris sebaris ni merupakan musanna pada waw jamak
ganti kepada baris depan ataupun baris hadapan. Manulak pen saya. Okey. Baris ni ganti kepada baris depan. Kan kita ada 3 baris. Mak teruklah baris depan. Contoh. Contoh baris depan ni Tuan Munir, contoh macam ayat tu kita mula-mula je nak tulis Khalid. Khalid tu jadi mubtada. Jadi bila mubtada, baris apa Tuan Munir? Oh, tak ada. Baris depan. Masa tu kena pakai Khalidun, tak boleh pakai Khalidin. Sebab mubtada baris depan. Sekarang kita nak pakai Khalidun ke Khalidin? Macam tu kan. Kita kena tahu kedudukan dia dalam ayat tersebut. Contohlah orang apa dia? Mana yang ni bukan mubtada lah yang Bukan. Kita cakap tadi sebab nak jadi mubtada tak sesuai sebab dia baru nak dia jadi ni. Dia jadi hal. Hal ni maknanya dia nak ceritakan keadaan sahaja. Dia bukan topik baru lah dalam ayat ni. Walaupun tadi ayat dah potong lah. Dia bukan nak cerita benda baru ni, masih nak cerita keadaan dia orang kat dalam tu. Keadaan mereka hal. Maka hal ni kalau ikutkan dalam kad kita tu, dia bahagian baki tu tau, bahagian tambahan. Ustaz, jadi hal tu baris atas tu Ustaz kan? Hal kedudukan dia baris atas asal dia. Tapi bila kita jadi dalam kes jamak ni, kita tak boleh katakan dia baris atas dekat nun ni. Sebab nun dah ganti tanwin. Ni tanwin ni bukan perkataan ni. Jadi yang tinggal hanya ya sebelum dia tu. Maka ya tadi dalam kad tadi dia kata mewakili baris atas dan juga bawah. Jadi dia pakailah ya nun kat sini. Sebab hal baris atas. Pakai ya nun lah. Pakai ya tu. Tak boleh dia pakai khaliduna. Tak boleh. Tak boleh pakai khaliduna fiha. Kalau khalidun, ni mungkin mubtada. Sebab mubtada baris depan. Tapi Allah tak jadikan dia mubtada dalam ayat tu. Ustaz tahu dia tak mubtada tadi sebab apa Ustaz? Sebab dia tak ada isim ke? Tak ada isim. Dia tak pakai waw nun. Mubtada baris depan. Dia tahu tapi kalau tadi lah Ustaz kata kalau dia dalam ayat ni pun dia tak mungkin lah mubtada Ustaz kata kan. Betul sebab dia bukan bunyi khaliduna. Okey, tapi tadi masa Ustaz cakap dengan sebelum ni tadi ada Ustaz kata kalau dia tak mungkin baris depan sebab dia bukan mubtada kan. Kalau dia mubtada mesti nak baris depan. Jadi tak mungkinlah khaliduna kan. Pasal ada satu Ustaz kata dan dia pun memang tak mungkin mubtada Ustaz kata sebab tak ada apa lah Ustaz cakap tu. Kamu cerita ayat yang sebelum ada ayat sebelum itu apa tak Ustaz cakap? Saya pun dah lupa apa saya cakap. ada Memang hal keluar kan. tadi bunyi tu. Sebab dia kan ayat yang sebelum Oh ya, betul lah Ustaz. ya. Sekarang ni kita tengoklah dia dalam ayat tu dia duduk kat kedudukan mana. Contohlah, kalau saya nak pakai, saya nak kata daripada orang-orang yang kekal itu. Jadi mesti macam ni lah. Baik, saya nak buat. Baik, nak pakai waw nun ke ya nun? Khalidun ke Khalidin? Khalidin. Lidi. Sebab apa pakai ya? Sebab huruf jar, haraf jar. Sebab kedudukan dalam ayat ni dia majrur. Majrur baris Bawah. bawah. Maka baris bawah kena pakai ya. Tak boleh pakai waw. Okey, sebab min huruf jar majrur mesti bawah tu ya mesti tanda majrurnya Tapi bunyi dekat sini bukan baris bawah pun. Bunyi kat sini Khalidina. Sama tak? Ya tu adalah tanda baris bawah. Ya dia. Kalau jamak tanda dia bukan pada nun tapi pada sebelum nun tu. Dia pakai ya ke dia pakai waw? Dia akan tengok tadi tu. Kes dia kalau jamak musanna dia tak ada dekat baris hujung. Tanda baris dia tu. Sebab hujung dia tanwin. Hujung dia tu nun tanwin. Okey. Tanwin tu tanda dia sebagai isim je Ustaz kan?
kalau Holidin dengan Holidun ni dia sama ada mubtada ataupun mubtada tu lagi. Banyak lagi baris depan. Kalau baris depan mubtada, khobar, fa'il. Itu semua. Contohlah kita kata telah datanglah orang-orang yang kekal itu. Kita kata tu kan. Telah datanglah orang-orang yang kekal itu ke dalam syurga lah, ke syurga ke apa. Maknanya ja'a telah datang. Maka sini nak pakai apa? Khalidun ke Khalidin? Telah datang. Ja'a apa? Khalidu. Ja'a Khalidu. fi'il ke isim? Khalidu. Khalidu. PL rasanya. Okey, sekarang ni telah datang. Fi'il. Bila fi'il kena ada apa? Fa'il. 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 Fa'il baris. Bagi Khalidu. depan. Fa'il Baris depan. Nak baris pakai apa? depan. Khalidu. Depan. Holidun. Khaliduna. Ja'a Khaliduna ila bla 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 bla. Holidun jadi Salih juga Ustaz. Holidun jadi fa'il saya. Ni fa'il. Khaliduna bunyi dia. Fa'il baris depan tu yang kita kena ingat juga. Mubtada baris apa? Khabar baris apa? Fa'il baris apa? MB baris apa? Isim inna baris apa? Khabar inna baris apa? Sebab nanti bila jamak terkial-kial nanti kita nak pakai mana tau. PL patutnya baris. Baris depan dengan waw nun lah. Okey. Puan Norehan sampai tak Puan Norehan? Dia dah ada tu. Apa dia? Banyak pun Cikgu Puan Nur Rehan. Oi. Dia tak Puan ada Norehan. ke? Saya syak dia tengah makan. Sampai Tu ada tu. Dalam tu ada. ada. Oh. Ya. Kelihatan mak dia ke. Baik, ada benda baru nak bagi tahu ni ha. Dia belum sampai lagi. Baik, sekarang ni macam ni tau. Andai kata satu ayat tu, Zaman abada. Ustaz. benda dah ayat dah sempurna dah. Macam ayat tadi tu kan, jazak tu mubtada. Uhum mudafun ilaih inda zarfiyah rabbi wa huwa mudaf rabbi mudafun ilaih wa huwa mudaf him mudafun ilaih. Jannatu khabarun wa huwa mudaf adnin mudafun ilaih. Dia kata tu lah. Maka dia adalah mudaf ilaih. Dah faham dah tu? Telah mengalir maka balasan mereka adalah syurga Eden. Kita kata tu. Okey. Kemudian tiba-tiba datang fi'il. Bila datang je fi'il, tengok sebelum tu. Sebelum fi'il tu. Isim kan. Kalau isim tu ada nakirah, dia tanwin, maka fi'il yang duduk sebelah dia tu akan jadi sifat. Jannatu. Maka tajri ni fi'il yang akan dijadikan sifat. Bila sifat dia datang terjemahan apa? Dulu Ustaz kata sifat yang. Yang lah. Tuan KJ macam tak sampai tu. Sampai tak Tuan KJ? Tajri. Sampai. Apa yang sampai tu? Itu satu. Dia macam ni tau. Macam ni cerita dia macam ni. Dia punya kaedah dia. Kita dah ayat dah sempurna. Dah sempurna dah ayat tu. Maknanya mubtada ada, khabar ada, ataupun fi'il ada, fa'il ada. MB ada. Tiba-tiba sebelah MB tu dah sempurna ayat, datang fi'il. Maka tengok sebelum fi'il tu. Ayat dah sempurna lah tadi. Sampai kat syurga Eden ni ayat dah sempurna lah. Pak. Dah sempurna dah. Tiba-tiba selepas sempurna tu datang fi'il. Maka fi'il kita jalan macam biasa. Tadi dia ada cari fa'il lah semua tu. Baik, tak apa. Sekarang ni maka fi'il tu bila jumpa je fi'il, tengok sebelum fi'il tu. Kalau ada tanwin, maka fi'il tu akan jadi sifat. Kalau tak ada tanwin, dia ada alif lam, maka fi'il tu akan jadi hal. Kalau ada tanwin.
Kalau ada sebelum dia tu nakirah, dia punya kaedah dia kan ada dekat dalam kad baru kita yang kaedah bahasa bawah sekali. Ustaz, kalau ada tanwin, dia akan jadi apa? Sifat. Kalau ada Jadi tanwin dia akan sifat. jadi sifat. Kalau ada alif lam dia jadi hal lah. Cuba tengok dalam kad nah, muka surat 8 dan 9. Wah. Kalau lelang jadi apa ya? Hal. 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 Cuba baca dekat dalam kad kalender tu muka surat 9 tu. Mana Ustaz? Yang last sekali kan? Nombor 4 bahagian baris bawah sekali. Oh, suatu yang selepas nakirah. Sesuatu kat situ fi'il lah. Sesuatu tu maksudnya fi'il. Sesuatu maknanya fi'il yang duduk selepas nakirah. Nakirah tu perkataan yang ada tanwin lah maksudnya. Yang ada tanwin. Ma'rifah. Apa dia? Kalau makrifah yang ada alif Alif lam. lam. Ada alif lam. Perkara yang makrifah yang ada alif lam. Maknanya fi'il kalau dia duduk selepas perkataan yang ada alif lam, maka fi'il tu akan menjadi hal. Tapi kalau fi'il dia duduk selepas perkataan yang ada tanwin iaitu nakirah, maka fi'il tu akan menjadi sifat. Apa kesan dia? Kesan dia akan datangkan terjemahan lah. Kalau sifat kita datangkan terjemahan yang, kalau hal kita datangkan terjemahan dalam keadaan. Tu je beza dia. Dia tak ada melibatkan baris kan? Dia tak melibatkan baris apa-apa, dia tak kacau baris, tapi Ya, dalam atau makna pun- dia, Makna lah. dari segi maknawi sahajalah. Dia macam yang lazim ni Ustaz. Apa dia? Dia macam lazim lah yang macam mengalir kan. Apa tu? Di Mengalir. dalam Macam Dia perkataan bukan tidur. fi'il lazim. Tak kisah fi'il apa-apa pun, yang penting kalau selepas nakirah maka dia adalah sifat. Oh. Nakirah ni maknanya tulis kat situ yang ada tanwin lah. Oh, Yang jadi ada Ustaz, tanwin. Ustaz, jadi maksudnya sebelum mengalir tu letaklah perkataan yang yang mengalir tu. Kita datangkan, kita goreng sikit. Okay. Mencantikkan ayat tu dan maksudnya lebih baik. Sebenarnya Allah nak jadi maknanya dalam secara sini Allah nak Ya. menceritakan sifat sungai tadi tu, sifat syurga Aden tu tadi. Antara sifat-sifat syurga Eden apa dia? Sungai mesti mengalir bawah. Ustaz, nak tanya sikit. Yang nakirah tadi apa Ustaz? Nakirah Clear. tadi perkataan yang bertanwin. Bertanwin. Nakirah ni perkataan yang ada tanwin semua dianggap sebagai nakirah. Macam selamanya ni tanwin nakirah ni. Macam anhar, nakirah ke makrifah? Alif lam, Makrifah. ma'rifah. Makrifah ni maknanya dia khusus lah. Sungai tu ada sungai-sungai dia lah. Kalau nakirah ni benda yang umum lah selalu. Isim ada dua kan? Benda yang umum dalam bahasa Arab selalunya ada tanwin. Makrifah mana dia? Tulis kat sini yang umum. Macam kita kata al-masjid, maka kita khususkan masjid mana. Maknanya the mosque lah. Tapi kalau masjidun, tak kisahlah mana-mana masjid.